Semulia-mulia perbuatan di hujung ni, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu yang Nabi ajar kita, akhlak yang baik. Nabi tidak diutuskan, Nabi ni, Nabi datang salah satunya adalah nak menyempurnakan akhlak. Tak ada dah akhlak yang paling baik, akhlak Nabi lah tuan-tuan dan sekalian. Sebab kalau kita tengok kan, Nabi pesan dekat kita apa? Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi, Nabi beritahu pada kita. Yang pertama, Nabi pesan tentang kemuliaan orang Islam. Tu semulia-mulia tu kan, kemuliaan orang Islam. Dia kata apa? Dengarlah baik-baik apa yang nak aku katakan. Aku tidak tahu sama ada aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap Muslim sebagai amanah suci. Dia kata anggap setiap harta Muslim ni, setiap nyawa ni, setiap makhluk Allah ni, Muslim ni suci. Pesanan ni mengambil kira atas nak beritahu kepada kita kemuliaan tanah haram dan juga beritahu pelihara jiwa, harta dan maruah umat Islam. Dia tak cakap jaga orang-orang tertentu, jaga Islam. Dia tak cakap kalau dia Islam tapi dia geng ketua kampung lama, kau jangan baikkan dia. Nabi tak ajar. Dia Islam tapi dia geng parti belah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak juga saya ucapkan kepada Datuk Seri Ahmad Maslan, orang glamour, YB Datuk Glamour. Dia panggil glamour ni sebab tak kisahlah jadi kerajaan ke jadi pembangkang, dia yang paling glamour sekali kan, sentiasa menjadi kata bual bicara lah Datuk Ahmad Maslan ni kan. Dan begitu juga Datuk Usmali yang telah berusaha keras, walau macam mana saya menangkis dia nak pastikan saya sampai juga. InsyaAllah saya fikir-fikir balik Pontian kan, takkan saya tak datang kan. Pontian ni saya sanggup kalau drive pergi JB, saya mesti lalu Pontian. Tak, bukan lalu highway, saya masuk Pontian tu. Saya mesti akan singgah dulu dekat Batu Pahat. Saya akan makan asam pedas dekat Parit Salam. Lepas tu saya akan singgah dekat SRJKC Pecun. Saya balun sup Pak Habib, sup kambing paling sadap. Terbayang sampai hari ni. Tuan-tuan pergilah makan kat situ, memang sadap. Siapa yang tak pernah makan bukan orang Pontian. Sebab dia dah masuk generasi yang keempat dah. Saya makan memang situ. Sebab kebetulan masa program My House, repair rumah orang susah, program tu hijrah tu, situlah saya makan lagi. Sadap betul sup kambing. Menggeletek nyawa dia sadap macam tu lah kan. Jadi alhamdulillah, hari ini kita berada di dalam majlis ilmu. Saya memang sebenarnya kalau ikut di Mekah sekarang ni suhu dia di Mekah 37 darjah Celsius, di Madinah 35, Malaysia 26, 27. Tapi masa nak naik flight tu tak ada lah macam ni dah. Dah dalam flight tu baru jadi kan, batuk-batuk sikit. Tapi tak ada, sampai kat Malaysia tak ada batuk pun, cuma suara hilang tersumbat sikit hidung lah kan. Jadi apa pun, bila berada di dalam di Mekah, di Madinah baru-baru ni, saya perasan ada satu perkara yang ada pelik sikit lah. Pelik je, orang ramai tapi orang Malaysia tak berapa ramai kali ni. Tak tahu kenapa, mungkin orang tumpu hujung tahun ke, tak tahulah kan. Tapi kebanyakan biasanya
Kalau berhenti dekat R&R tu, kalau 10, 30 bas tu semua orang Malaysia. Saya pun kena tangguh lah kencing saya, besok je lah kencing kan. Sebab tak dapat kan, kalau berhenti dekat R&R tu memang tak ada kerja lain, gambar je lah kan. Tadi pergi lalu nak pergi toilet pun, kat belakang tu sempat ambil gambar. Kan betul lah korang perempuan ni lah kan. Tapi tak apalah kan. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Apa-apa pun kan, berada di dalam majlis ilmu ni, Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari kan. Jadi kan kejap ke kita balik, ada lagi mungkin ada program pengisian kan, pengisian. Sebab kita ni, saya teringat satu kata-kata, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik sebab ramai yang sedang menghafal, sebab tak mencatat, jadi saya kena ulang balik lah. Yang pertama, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu sebab kita kena sentiasa biarkan diri kita berada dalam majlis-majlis menerima ilmu. Ada benda-benda yang baik. Itu sebab kita berada di ilmu kan. Sebab apa? Cantik taluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kan ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kan nampak elok, rupa elok, pergi bangang kan melantun, tu masalah tu kan. Tu sebab kita kena belajar. Yang kena belajar. Kalau kita tengok tu sebab salah satu daripada dasar negara dulu, dasar ekonomi baru dulu 1970-1990 mematlamatkan serampang dua mata, membasmi kemiskinan dan menyeimbangkan ekonomi masyarakat pelbagai kaum. Apa tujuannya? Sebab tak nak lagi kita dengan terperangkap dengan sentimen orang Melayu kat kampung bertani. Dan orang India kat ladang, yang Cina kat lombong. Macam tu tak, kita nak buka. Jadi supaya ada profesional tu, kita ni masyarakat kita ni Melayu Islam ni pun profesional. Ini Alhamdulillah. Dan dasar tu walaupun kita tak dapat achieve lagi yang 30% equity pemilikan Bumi Putra tu, kita teruskan dengan dasar pembangunan nasional, sambungan nasional wawasan sampailah sekarang. Sampai sekarang target kita Alhamdulillah, kita nampak dah anak-anak Melayu dah jadi peguam, dah jadi doktor, engineer kan, tokoh-tokoh korporat kan. Jadi dah ada. Jadi ilmu tu mustahak. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, syok sendiri, rasa dia bagus kan. Orang yang tak cantik rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Tapi kalau orang tu tak cantik, rasa diri dia cantik, boleh bayang tak betapa buruknya orang tu. Macam itulah keadaan dia. Jadi keburukan paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Kita jangan, betul lah sekali naik lift kita akan berhutang sendiri kan. Tapi kalau boleh biarlah orang lain yang angkat kita. Jangan kita yang sibuk mengangkat diri sendiri. Tu yang tadi saya segan juga tu bila Tok Mak Maslan nak sebut saya, background saya apa semua kan. Tapi itulah waktu saya berucap di PWTC dulu masa Perhimpunan Agung tu, bukan satu benda yang senang masa tu. Sebab saya dah mengelak-ngelak, saya dah keluar TV. Bila saya naik kan, saya berucap aja, satu Malaysia, satu dunia tengok kata, lah dia ni geng kita ke? Baru dia tahu. Darah cap keris tu. Main. Tarik nafas kalau dengar betul-betul. Dia ada bunyi macam tu. Dia ada bunyi macam tu. Tapi itulah orang UMNO jugalah. Tapi masalahnya adalah geng-geng kita ni yang masalahnya diam-diam dia registerkan aku masuk dalam satu. Orang asam betul. Ingat kocik anak kan? Ada bayar RM2 online masuk, kita pun nama dah ada dalam tu. Orang asam betul kan. Kalau ingat kocik anak kan serubat ni, kalau betul takkan dia tak buat PC kan, press conference kan. Tak ada tuan-tuan. Saya insyaAllah kalau Taurih pun tahu dah
kan? Apa logo ada kan? InsyaAllah kan? Tapi kita kena istiqamah kan? Kena kuat sebab cabaran dia dah tak sama kan? Sebab dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka. Siapa-siapa pun sekarang ni memerintah memang susah kan? Siapa-siapa pun memerintah memang susah sebab kita duduk dalam dunia persepsi, perspektif macam ni, cakap macam ni. Dulu Tok Mat sebut macam ni, Tok Mat Maslan sebut macam ni, kena balon tu. Masa tu dia memerintah. Tiba-tiba masa dia jadi mangkang, dia balon, tiba-tiba orang dengar, bagus pula dia cakap. Wahal dulu dia cakap benda yang sama. Nampak tak kan? Tu saya kata tadi, orang twist ni perspektif dia kan. Tapi tak apalah. Apa pun, semulia-mulia perbuatan di hujung ni, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu yang Nabi ajar kita, akhlak yang baik. Nabi tidak diutuskan, Nabi ni, Nabi datang salah satunya adalah nak menyempurnakan akhlak. Tak ada dah akhlak yang paling baik, akhlak Nabi lah tuan-tuan dan sekalian. Tu sebab kalau kita tengok kan, Nabi pesan dekat kita apa? Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi beritahu pada kita. Yang pertama, Nabi pesan tentang kemuliaan orang Islam. Tu semulia-mulia tu kan, kemuliaan orang Islam. Dia kata apa? Dengarlah baik-baik apa yang nak aku katakan. Aku tidak tahu sama ada aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap Muslim sebagai amanah suci. Dia kata anggap setiap harta Muslim ni, setiap nyawa ni, setiap makhluk Allah ni, Muslim ni suci. Pesanan ni mengambil kira atas nak beritahu kepada kita kemuliaan tanah haram dan juga beritahu pelihara jiwa, harta dan maruah umat Islam. Dia tak cakap jaga orang-orang tertentu, jaga Islam. Dia tak cakap kalau dia Islam tapi dia geng ketua kampung lama, kau jangan baikkan dia. Nabi tak ajar. Dia Islam tapi dia geng parti belah sana, contoh dia geng orang sini, Nabi tak ajar. Tapi selagi mana Islam kena jaga, wajib jaga. Dan setakat ni kalau kita tengok yang boleh buat benda tu dah terbukti. Satu ketika dulu kita tahu ada satu pihak saja yang boleh jaga semua. Betul tak? Iya tuan-tuan. Tuan-tuan faham maksud saya ni. Masa tu barulah, sekarang ni barulah dengar cakap. Dulu elok lagi. Dulu ingat tak budak baju merah masa dekat pentas PAU tu cakap apa? Mana sama orang lain mentah dia. Dia kan cakap dah cakap dah dulu. Mana sama. Faham tak? Budak tu cakap, orang tak nak dengar. Kan? Itu sebab tahun depan tu dia minta, ada orang minta lagi, tolonglah berucap lagi. Tak, saya tak nak jadi ju cakap tiap-tiap tahun. Kan? Yang dulu pun tak boleh buat lagi. Macam mana? Kan? Tapi alhamdulillah lah pesanan tu masih lagi kekal, masih lagi orang dengar. Betul. Yang kita buat, kita balik kepada basic itu, apa Nabi pesan. Kemudian harta dan hitungan amalan. Kembalikanlah harta diamanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. Jangan kamu sakiti sesiapa pun, Nabi pesan. Jangan sakitkan sesiapa pun, agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Ingatlah sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu, dan dia pasti akan membuat perhitungan atas segala amalan kamu. Yalah. Kan dulu kita ni akan dihitung, akan dihisap apa juga yang kita buat atas muka bumi ni. Ke mana nak pergi ke mana? Kan? Sebab itulah malaikat Jibril satu ketika tu, malaikat Jibril dia pesan apa? Dia pesan, wahai Muhammad. Waktu pesan kat kita tu, wahai Muhammad, kan? Ingatlah, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Kita dah confirm akan mati ni. Tak ada dah, janganlah kita cek. Rasanya boleh 100 tahun. Dia test nafas sendiri je, rasa-rasa je boleh lagi 20 tahun lagi. Belum tahu lagi. Tengah duduk-duduk elok, sandar kat belakang tu, kat dinding tu, lah mati. Tengah dengar ceramah mati. Tak, janganlah beralih, ni contoh je. Risau pula dah sandar kat dinding tu kan. Ni contoh kan. Nak cakap apa? Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Kita tengok ada datuk-datuk tu, yang seorang datuk tu kan,
pasang stand, kerja operate inilah itulah, pasang ni, pasang bateri lah apa. Orang fikir panjang umur dia. Orang yang mengutuk tu, aku rasa tak lama tu dia mati dulu. Nak cakap apa? Nak cakap apa? Kan? Ada orang dia mati bukan sebab yang kita fikir. Ada orang tu elok jalan bab jatuh dalam lubang dalam gila pun tak dalam macam tu. Orang ni pun cakap jabatan bomber dan penyelamat pun datang, aku rasa mati ni, tarik pakai kren bawa di atas, pegang cek nadi hidup lagi. Bila terjaga orang tu, hebat bang, abang jatuh lubang dalam bang tapi tak mati bang. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau balik lubang tu langsung mati. Terperanjat tengok lubang tu, tadi jatuh tak mati. Dia tengok lubang tu mati. Dia cakap apa? Kita kadang-kadang Allah mikir pelik-pelik kan. Ada seorang di Singapura 22 tahun, umur 22 tahun. Dia balik rumah, parents dia tegur mak ayah dia kata, "Mari makan sama, nak rehat sekejap." Tengok anak balik nak rehat, tak orang bangun agak tidur. Cek ada kesan muntah tepi. Lepas tu usik-usik, tengok dah mati. Tidur. Secamah dia wangsa baju. Lepas isyak ada dua pasangan suami isteri datang ni. Dia kata, "Ustaz, ya Allah, dapat jumpa. Ni saya bawa hajat anak saya. Saya ingat camah lepas maghrib. Lepas isyak. Tak lepas maghrib. Oh, dah habis camah, rugi saya. Tapi tak apalah, dapat bawa hajat anak nak jumpa." Kata. Anaknya mana? Anaknya dah meninggal. Dia kata, anak dah meninggal? Anak meninggal macam mana pula tu? Meninggal dalam tidur, Ustaz. Iya ke? Berapa umur dia? 11 tahun. 11 tahun meninggal dalam tidur. Dia kata, tapi Ustaz, tiap-tiap malam dia tak pernah miss tengok YouTube Ustaz. Tapi bukan itu sebab dia mati. Jangan kau. Orang kita ni bukan boleh. Dia kan dia nyampai, kau tengoklah, orang nak mati kau tengoklah. Dia kata, tak. Tapi nak beritahu dia meninggal dunia tahap setiap malam tengok majlis ilmu. Mungkin dia tengok juga orang lain lah. Tu kata, pertama, hiduplah suka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Kena faham ni, kita sayang tu sebab orang perempuan. Jangan ingat suami ni kita punya. Faham? Tak bercerai hidup, bercerai mati. Jadi kalau apa-apa nak mudah, orang perempuan cukup senang masuk syurga, redha. Tengok ni bagi contoh ni hadis. Kita cerita ni khutbah Nabi ni, cerita ni nampak tu belakang tu, melawan, tetap melawan. Saya kata redha ni maksudnya suami nak aktif, suami nak buat kerja macam-macam, suami lambat balik, redha tu maksud saya. Kau fikir apa? Tu cakap dalam manusia ni kadang dia mungkin tak berzina, dia mungkin tak bunuh orang, dia mungkin tak mencuri, dia mungkin tak mungkin dia tak fitnah orang, mungkin dia tak pecah amanah. Tetapi ada satu masalah manusia ni yang tak boleh buang, ada satu perangai dia tak boleh buang, buruk sangka. Saya cakap tadi redha, dia cecek ni apa? Mak tu degil betul kan. Saya tak bagi contoh Tesla pun tak ada kan. Tapi saya kata redha, macam tu. Jadi makna kata kalau sayang apa-apa, termasuklah kita sayang apa? Kita sayang kedudukan kita sampai masa kita akan berpisah dengannya. Jadi apa waktu kita ada manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Betul kena jaga. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu, kata Jibril, kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Semua akan dibalas. Macam hari ni kan, datang pagi-pagi subuh kan, semua Allah Ta'ala balas mudah-mudahan. Bukan senang. Padahal hostel punya sedap kan, sama tidur lain macam. Sedap kat rumah tak dapat tidur macam tu. Kat sini tak apa sadap tidur lah. Dia katakan sampaikan sambung lagi surau tidur. Nak tunjukkan contoh ya. Dia kalau orang tu tengok saya pada mula sampai habis tu biasa. Tapi kalau dia kejap tengok, kejap dia lelap, kejap tengok, itu hebat orang tu. Sebab sambil dia dengar, dia selangkan zikir.
Tapi yang paling hebat, sepanjang ceramah saya dia zikir. Tu hebat. Tapi dia ada satu doa. Saya rasa ustaz-ustaz dan ustazah kat Pontian, ustazah lah banyak ajar kan. Dia satu doa, hilangkan ngantuk kita. Ada tak orang perempuan belajar? Ustazah kuliah duha ada tak ajar? Kalau cakap kat depan nak elakkan orang belakang ngantuk, ada tak? Tak ada. Dia doa dia senang ni, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat ni, hilang ngantuk. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hilang ngantuk. Siapa? Ada yang menyalin tak tahu. Dia kalau dah tidur, dia dengar tu wabillah taufik tegak. Oh dah habis. Dia hilang ngantuk dia. Tu tapi saya belum baca, saya baru ajar je baru. Saya baru ajar. Ada macam ni lah salin lah. Yang seorang tu dah ikut nak ngapal kan. Tak apalah, saya gurau. Samsul debat ni tak gurau tak boleh. Ada masalah ni. Jadi makna kata ingatlah kan, ingat bahawasanya akhlak kita buat baik pada orang. Nabi Ustaz tadi kan, buat baik pada orang, orang pun akan buat baik pada kita. Jangan risau. Tapi kita jangan harap pada masa yang sama, tak semestinya. Kadang kita buat baik, aku ni iyalah buat. Kan ayat kita kan, aku kerja macam-macam, apa benda aku tak buat. Pasal bendera, siapkan apa, tolong orang dia, panggil orang sana, kejap-kejap datang meeting, tak apa benda, aku jawatan apa pun tak ada, apa pun aku tak dapat. Jangan sebut begitu. Banyak Allah bagi kat kita je lupa. Contoh malam tadi, berapa ramai yang terlelap dekat tidur punya sedap, borak terlelap sampai lupa minta panjang umur. Tapi pagi tadi Allah bagi hidup lagi, tak minta tu malam tadi. Tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi, aduh kenapalah hidup lagi ni, tak ada kan. Contoh lah kan, kita ni gemar mempertikaikan, aku tak dapat, apa pun tak dapat, apa pula tak dapat pula. Allah mungkin tak bagi kita ni, tapi Tuhan bagi benda lain. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi isteri yang pandai masak. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi suami yang penyayang, berlempah-lempah kasih sayang orang lelaki ni. Itu sebab kadang orang perempuan kena pandai menerima segala kasih sayang tu. Ini bila lelaki bagi kasih sayang, nyampahlah, nantilah, esoklah, ngada lah awak ni. Itu yang orang lain dia sambut tu. Dah yang faham lah, tak faham dah lah. Jadi dan tu sebabnya dia disebutkan macam surah Al-Zalzalah yang saya bacakan tadi tu kan. Kalau kita buat kebaikan sebesar zarah pun Allah Ta'ala akan balas, buat keburukan sebesar zarah pun Allah Ta'ala akan balas. Dan begitu juga riba dan godaan syaitan. Kan? Rasulullah SAW pesan, Allah Ta'ala telah mengharamkan riba. Oleh itu segala urusan melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Dah tak ada dah, dihentikan mulai sekarang. Jangan kita tengok balik duit kita dalam bank pakai sistem apa. Sekarang ni kalau kita tengok bank-bank, walaupun namanya bukan bank Islam, dia dah ada dah produk perbankan Islam. Itulah hebat negara kita sekarang kan. Walaupun bank rimau kan, bank harimau, dia pun ada perbankan Islam kan. Walaupun Cimbank pun ada, CMB kan, pun ada kan, perbankan Islam. Hong Leong pun ada kan, ya, Hong Kong Shanghai Bank, HSBC pun ada pada perbankan Islam. Sebab apa? Malahan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam pun dah pandai dah sekarang ini pilih bank Islam. Sebab apa? Sebab dia tahu tu sistem yang tidak berat sebelah, tidak berdekat, dan juga lebih adil sifat dia. Itu dia kan. Kadang-kadang ada pula orang kita sebut, memang betul lah dia pakai ni, tapi dia ada charge perkhidmatan lagi tinggi daripada interest tu. Baik pakai bank biasa, dia tak nampak. Bila ayat yang tu cakap, dia kena ngucap balik semula. Sebab hukum Allah. Memang betul lah dia charge perkhidmatan tu, tapi dia tetap, daripada dia main spekulate dan sebagainya kan. Macam itulah. Dan begitu juga godaan syaitan. Waspadalah terhadap syaitan, sebab syaitan ni mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, tapi tak pernah berhenti, tak pernah putus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil kan. Kita waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah tengah tengok drama melastik ke hatimu macam tu kan. Ada tengah sedap lah tengok Jananik ni, aduh hai
Kan time maghrib, kejap lagi lah. Lepas tu ada pula bisikan syaitan pun bisik. Alah, nanti kadang iklan semayang lah. Kita pun kata tengok sekali iklan, bola lagi masuk dalam bilik air, semayang Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, terdengar satu bisikan lagi, macam dah habis je iklan tu. Langsung sembahyang maghrib 1 rakaat tu. Yang seorang tu pula, yang lelaki lain pula. Yang lelaki tengah siap, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah lambat pun azan dah. Tak apa, lambat tak apa, yang penting kau pergi. Itu syaitan dia. Orang lain tu langsung tak pergi. Betul juga, relax. Dia pun start motor, Bismillahirrahmanirrahim. Imam dah baca dah, lambat aku. Tak apa, kau masuk rakaat kedua, rakaat ketiga, bila masbuk orang nampak kau berdiri, makna orang tahu kau datang. Dia tak ya pula. Sampai dekat parking masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Syaitan pun bisik, tak apa, kau masuk, kau salam je, orang kan tahu pun kau tak semayang. Nampak satu, langsung tak semayang tu dah. Syaitan. Lepas tu perasan tak, kita ambil wuduk tadi okey je, tapi bila semayang je, mulalah setan ni dia parking di mana, dia lepak, tempat lepak dia ada dekat pelipat-pelipat sendi-sendi kita ni, dia akan duduk situ. Dia tiup ni mulalah gatal. Mula kat ketiak kita, aduh, tadi tak ada gatal dah. Yang imam ni baca panjang pula. Nampak tak? Lepas tu dia tiup kat telinga tu, dah gatal telinga. Tu yang sami Allahu liman hamidah. Janji garu. Lepas bagi salam tak ada gatal tu. Tempat favorite syaitan ni lubang punggung. Itu favorite betul. Yang menyebabkan kita confuse. Kentut ke tidak? Ada macam tu dia. Kentut ke tak? Nabi pesan, itu semua anggaplah tu setan ni. Setan. Tapi kalau dah membobok bunyinya tu, kau jangan cakap mah setan. Orang belakang kau lah setan. Jaga tu. Dia dua je, rukun kentut pun ada rukun tau. Dia salah satu, tak bau bunyi tu kan. Tak ada bunyi, tak ada ni lah. Tapi kalau ada menjinggah bau tu kan, durian musangking, ayo kawan tu singgah kat genting sempah sebelum naik atas ni, dibalun dia jogging ke petai bawah tu. Jadilah kan. Tu memang syaitan dan iblis tu memang tu. Tu sebabnya kalau kita tengok syaitan ni paling jahat sekali. Tu sebab kita nak pula kita berada dalam satu posisi, berada dalam satu kedudukan persatuan pertumbuhan kita ni kan. Sebenarnya orang perhati je kita. Dia rosak. Jadi syaitan ni dia suka kita buat jahat. Bila buat jahat, jatuhlah maruah kita, jatuhlah level kita. Contoh kalau kita tengok kan dalam kes Saidina Abu Bakar ada datang jumpa Nabi datang ziarah Saidina Abu Bakar. Bila Nabi datang jumpa dengan Saidina Abu Bakar, bila ziarah tu, Nabi pun berbual dengan Saidina Abu Bakar. Berbual, datang seorang Arab Badui, dia makinya Saidina Abu Bakar. Macam-macam dia cakap tuntang. Lalu Saidina Abu Bakar je tu. Saidina Abu Bakar bangun, senyap Arab Badui tu. Lepas tu dia duduk sambung bual balik dengan Nabi. Nabi senyum. Lepas tu Arab Badui tu masuk second round, dia kutuk lagi, tuntang. Lepas dia balun lagi tu, bangun Saidina Abu Bakar sekali lagi, senyap Arab Badui tu. Dia pun duduk sambung borak dengan Nabi. Nabi senyum. Bila masuk kali ketiga Arab Badui tu kutuk Saidina Abu Bakar, round ketiga, Saidina Abu Bakar kali ni tak tahan. Dia bangun, dia balas balik cacian tu. Segala binatang yang ada kat kebun tu, daripada unta sampai kambing, semua sama dah. Kambing kau, unta kau, agak macam tu lah kan. Dia balas balik. Kali ni Nabi bangun, Nabi tinggalkan Saidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Nak beritahu tuan-tuan dan puan sekalian, itulah akhlak Nabi. Kalau Nabi bangun tak bagi salam tu, habis marah dah tu.
Kita ni kalau ada orang bangun kejap kita tiba tak bagi salam, kita tak cakap dia marah, sakit perut ke bahal tu, keluar dah balik ke apa, kita tak tahu. Tapi Nabi kalau bangun tak bagi salam, mana tu habis marah. Kita selagi penampar tak sampai kek buku, kita tak tahu orang tu marah betul. Kan? Jadi bila Sayyidina Abu Bakar nampak Nabi bangun, dia tahu Nabi marah sangat ni. Apa hal Nabi marah? Maka Sayyidina Abu Bakar kejar, dia berkata, ya Rasulullah, bagi tahulah aku apa salah aku. Janganlah biarkan aku keliru. Maka Nabi pun jawab, tadi waktu Arab Badui itu maki kau, kutuk kau, pada ketika itu aku senyum sebab tengok kau bersabar. Sebab apa? Bila kau sabar, kau tak balas, aku dapat melihat bagaimana sebanyak-banyaknya malaikat mengelilingi kamu, mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu. Tu aku senyum. Kali kedua dia maki kau lagi dan kau sabar lagi, aku senyum lagi sebab aku nampak bertambah-tambah malaikat mengelilingi kamu dan mendoakan kesejahteraan kamu. Tetapi apabila kamu bangun, kamu balas balik, aku dapat melihat bagaimana malaikat mengeji kamu, dan tempat malaikat digantikan dengan syaitan dan iblis. Semuanya mengelilingi kamu dan menggalakkan kamu terus. Itu yang dia kutuk lagi tu, sebab syaitan dia datang kat kita. Lagi, panggil lagi. Bapak dia, takkan aku tak malu. Mak dia pula, mak dia. Itu sebab kalau kita perasan, bila kita marah, lepas tu bila kita balik rumah, kita tengah lepas semayang tadi, kenapalah aku marah macam tu sangat tadi. Kadang-kadang kan jadi macam tu. Itu yang berlaku. Macam kita tengok kes-kes kan, macam baru-baru ni kan, kita tengok contohlah penderaan OKU. Kita tengok kan, macam mana dia boleh buat tu, sedangkan mereka ada kelayakan tertentu nak jaga dah tu. Pusat asuhan tu boleh dera budak tadika tu sampai matilah budak tu. Lepas tu yang kes bunuh yang dekat Sungai Besar tu, yang dia belah perut budak perempuan yang mengandung tu, belah perut, keluarkan janin, buang, bakar, besok datang bakar lagi. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab syaitan tadi. Syaitan ni dia senang je, bila dah buat aja, dia, aku tak tahu dia buat. Syaitan macam tu, dia memang tujuan dia hasut aja. Itu sebab kita kena hati-hati bila kita ada dalam satu kedudukan tu. Kadang Allah Ta'ala akan menilai kita, dan syaitan ni akan cuba sesatkan kita. Itu sebabnya nanti lain kali kita buat satu program namanya pengurusan emosi. Jadi panggil pencamah yang sama kalau boleh, ya, macam tu, urusan emosi. Kan? Dan begitu juga Nabi juga pesan kepada kita juga. Nabi pesan kepada kita tentang pelihara hak suami isteri. Jangan kadang-kadang kan pergi tempat jauh-jauh dah lupa jaga hak suami isteri. Kan, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Bukan orang lelaki je. Kalau ikut Nabi sebut ni, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Sebab ramai kan masa tu, lelaki pun ramai. Jadi ada hak, dia pun ada hak. Jangan ingat orang lelaki je, saya ni suami, awak kena dengar cakap saya. Bukan semuanya, kan? Dan sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, mereka juga berhak diberikan makanan, pakaian dalam suasana kasih sayang. Maknanya bagi nafkah. Orang lelaki hebat macam mana pun, jangan lupa nafkah. Teruk macam mana pun hidup kita, jangan lupa nafkah. Sebab kalau isteri tak redha suaminya berhutang, bagi nafkah. Tak banyak, sikit bagi. Sayang, menginsafi ceramah Syamsul Debat pagi tadi, sudilah terima wang nafkah daripada abang. Tak adalah banyak sangat, sudilah terima, kita pun bagi. Isteri pun ambil, abang, alah abang ni susah aja, tinjau depan tu juga. Abang, setakat RM20 tak payah bagi. Itu salah. Orang perempuan kalau sikit ke banyak, itulah yang terbaik. Sebab suami kena bagi ikut kemampuan dia. Isteri bertanya, abang bagi saya RM20 ni, abang ni duit belanja ada tak ni bang? Jangan abang bagi abang tak ada duit belanja pula. Tak ada, insyaAllah abang ada. Abang dapat sikit, abang bagi sikit. Kalau ada banyak, abang bagi banyak. Doakanlah abang hari-hari tak putus doa saya untuk abang. Macam tu. Faham tak? Ataupun kalau suami mampu bagi lebih kan,
Dan jadi dia pun bagi. Sekarang ni tak adalah banyak sangat, ambil lah ni dalam 2,000. Contoh kan, orang perempuan setuju tak setuju? Tengok, itu dalam contoh pun dah materialistik lah. Tu pun contoh kan, tu pun contoh tu kan, contoh kan. Tapi tak adalah orang perempuan dia okey je. Tapi orang perempuan boleh je kalau dia dapat. Nah, ambil tak adalah banyak sangat dalam 2,000. Abang tahu kan, saya pun kerja. Saya pandailah cari rezeki saya sendiri. Yang penting abang jaga keluarga kita. Abang ambil balik duit ni, saya tak nak. Abang jaga keluarga kita, itu dah memadai. Jadi orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau sangka duit tu dia akan pulang balik, memang tak akan berlaku. Kalau kau bagi tu siap-siap, dia kata kan, tahu tak apa, dia kata. Bagi. Jadi fikir dulu sebelum bagi, tahu. Fikir dulu sebelum bagi. Kan? Iya tuan-tuan. Saya dulu waktu saya awal-awal masuk ceramah dulu, paling tak dilupa ni lah, Tok Mak Maslan kalau salam mesti. Dia ni salam tu lama. Saya suka betul dia. Jaranglah salam tu angin dia, jarang. Dia kalau salam. Okey, Samsul, terima kasih datang. Ya, saya tak tahulah. Susah nak jumpa orang macam Tok Mak Maslan ni, susah. Saya ikhlas. Jauh-jauh datang, balik ke Mekah tu datang, takkan dia. Adalah saja gurau tuan. Tapi betul, suami isteri macam tu. Sebab lagi berkat. Keberkatan ni dia sikit. Dia sikit tapi berkat. Itu usaha dia. Itu yang kadang kita tengok orang tua dulu kan, sikit dia tapi cukup. Kan? Pandai. Kadang-kadang kita dah tengah sesak, mak tak tahulah mak ni ada je duit dia, ambil lah pakaian dia. Mana datang duit dia? Dia simpan sikit-sikit, tiba-tiba periuk dah dia bawa katil. Dia beli periuk, dia suruh bawa katil. Tak tahu kenapa kan? Periuk cap buaya tu kan? Dia kumpul, dia singgit kumpul, beli periuk. Kalau harap suami beli, memang tak beli macam tu. Tapi mak-mak ni dia boleh simpan duit. Anak-anak terdesak dia boleh bagi. Nah, ambil lah. Oh, tu dulu. Pajak kan dah biasa. Masuk pajak, pergi tebus balik. Orang sekarang itu masuk pajak tak jumpa dah kedai tu. Betul. Oh, dulu. Nampak tak berkat? Apa maksud berkat? Barakah. Apa maksudnya? Ada orang cakap barakah ni pondok Ustaz Kazim, betul dah tu. Kan? Ada orang cakap lauk kedai orang Johor, betul dah tu. Berkat, tapi masuk berkat ni adalah kebaikan yang Allah bagi kat kita. Walaupun sikit tapi berkembang. Tu dia maksud dia. Kita sikit dia duit tu. Bagi duit anak belanja, RM1 dia belanja. Dulu berapa sen dia pergi belanja kan? Sekarang RM1 tu sikit. RM1 dia buat sekarang. Dengan muka-muka RM1 kan? Sekarang budak sehari RM10 kali. Kalau kita bagi dia RM1, tak apalah mak, hari ni adik puasa lah. Dia ambil RM1, dia masuk puasa sunat Isnin Khamis anak tu. Dengan RM1 tadi dia masuk dalam tabung, dia puasa sunat. Maknya pun tak puasa sunat, dia puasa sunat. Lepas tu petang dia balik, mak, alhamdulillah result peksa dah keluar, dapat nombor 3 dalam kelas. Tu maksud saya, sikit tapi berkembang. Suami pula balik, naik pangkat pula, Allahu Akbar, daripada ketua lorong jadi ketua kampung, contohlah kan. Oi, naik apa rezeki. Tu cakap apa? Ni contoh. Tu sebab saya kata tadi sikit tapi berkembang. Tu sebabnya kadang-kadang kita terlupa. Kita ingat rezeki tu duit aja, tak semestinya. Kita tengok hari ni kan, berapa ramai ni ada yang dah berusia, tapi alhamdulillah elok duduk okey kan. Yang orang lama dia duduk daripada tadi, saya perhatikan orang lama dia duduk bersela steady. Orang muda tak tentu arah, kejap melunjur, kejap ni, apa hal lah. Nampak tak? Apa beza dia? Itu sebab saya kata tadi, kesihatan Tuhan bagi kan? Tuhan bagi Tuhan bagi kita mungkin anak. Ada orang tu kahwin cepat. Kahwin ni dia ibarat jambatan. Ada orang tu jambatan dia pendek, cepat dia dapat jodoh.
Ada orang tu jabatan dia panjang, lambat dapat jodoh tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu jabatan dia dah lah pendek, banyak kali pula tu, itu pun rezeki. Kan? Ada orang tu langsung tak ada jabatan, tak kahwin, tapi Allah bagi dia rezeki jaga mak ayah dia. Maknanya semua ada Tuhan dah tuliskan untuk kita. Kita je yang kena fikir, apa Allah bagi kat aku, banyak Allah bagi kat aku. Tengok hari ni, siapa sangka jumpa Samsul depan pagi-pagi buta lepas jumpa Samsul depan. Kan? Tadi kan tengok, ya Allah tingginya Samsul depan. Saya maafkan. Kau bandingkan aku dengan Tok Mat Maslan. Memanglah. Kan? Tok Mat Maslan ini kategori comel. Serban dia lain. Kan? Iyalah. Jadi kita banding tu tak apa. Lepas tu belum cerita lagi. Dalam TV dapat tua. Wah, hajar betul. Maafkanlah, saya maafkan. Itu yang masa saya ceramah dekat Sarawak itu, yang ada perempuan non-Muslim tu dia tegur saya. Sebab saya dekat Sabah Sarawak ni non-Muslim pun kenal. Dia dengar ceramah kita, tunggu nak mengucap je. Bila dia nampak saya, dia kata, nak ambil gambar boleh? Saya kata boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata agak dia boleh sebut Adi Putra. Tak, wallahi dalam surau dia tak bohong ni. Saya kata la ilaha illallah. Saya kata agak salah orang. Saya tak adalah tempat bawa, tapi kat dalam bilik air tu kadang tengok tang mana yang sama tu kan. Ya, tak, satu je dalam hidup kita ni. Tuhan bagi macam-macam. Tuhan bagi sihat. Ada orang tu kan, kita tengok, cuba tengok dekat tempat kita makan. Pahala tu. Dekat tempat kita makan kan, tengok makan kita kan, kita makan. Cuba tengok, ada orang tu penuh makanan. Ada orang tu sikit dia makan. Kita cemburu, macam mana kau boleh makan banyak macam tu? Kita tengok kan, macam mana dia boleh makan banyak? Ada, tu semua rezeki masing-masing. Ada orang dia boleh makan banyak dan badan tak naik-naik. Ada orang tu lah makan sikit tapi cepat naik. Ada. Tu semua bahagian masing-masing. Sebab ada orang tu puas dan nyukat gula dah, tapi tetap 18-20 kan. Ada orang tu malun gula, kok hari-hari. Elok gula dia 6, 5.3. Nak cakap apa? Tu sebab masing-masing. Jadi ada rezeki Tuhan bagi. Kadang, kenapalah suami dia handsome sangat? Kau pening kepala berapa? Kan? Kenapa isteri dia lawa sangat? Kan? Sebab macam mana? Kita tak boleh berebut perempuan yang sama. Walaupun kita pada kecil suka tengok cerita N. Ngasri tu, bukan semua orang boleh dapat dia. Kenapa? Contoh kan. Contoh kita minat. Kenapa dia? Kenapa? Tak, tu masing-masing. Walaupun suami kita tidak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz, walaupun isteri kita tidak secantik Luna Maya Fazura, syukur sebab tutup lampu sama. Kau tanya Datuk Sumali tu, tutup lampu menyala ke muka N? Tak ada. Sama kalau apa-apa terasa sudah kata. Macam tu ya. Apa ni kepala buat apa? Belajar bersyukur. Tuhan ajar kita syukur. Saya kata, saya kata Allahu Akbar. Kenapa kita? Sebab kecantikan dan ketampanan ni semuanya subjektif, betul tak? Kalau kita tengok kan, maknanya contohlah pada N. Ngasri tu, handsome sangat dah Datuk Semali tu. Ya, betul tak? Betul. Kalau dia tengok ni handsome, susah. Betul tak? Macam orang cakap lawa sangat ni Lofa tu. Kat saya biasa kan? Iya, bukan taste Datuk Mat Maslan pun dia lain. Lain. Tu sebab kita kena faham. Sebab mata tak sama. Sebab saya kata Tuhan bagi dah rezeki masing-masing. Kadang Tuhan bagi muka dia biasa je,
Tapi rupanya bila dia senyum, Allah kekuatan dia. Senyum, abang okey? Sian abang penat. Macam-macam orang balon abang kat TikTok hari ni abang ya. Abang sabar tau Saya ada. Macam tu. Ini orang perempuan dia menambah lagi luka. Itulah. Joinlah politik lagi. Puas hati awak dah, puas hati. Bukan macam tu cara dia. Faham tak? Jadi bagi galakan ni lain, ya, tentu. Jadi tanggungjawab kena jaga. Tanggungjawab kita pada jawab. Sebab mati je besok Tuhan tanya 3 je. Tuhan tanya 3 je. Pertama, Tuhan akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Nikmat umur. Kau hidup lu berapa tahun, kau guna untuk apa? Kedua, nikmat muda. Masa muda tu kau manfaatkan untuk apa? Budak sekarang muda pun main game, berlepak-lepak. Saya sekarang ni ada satu isu. Saya itu untuk yang paling saya pernah diminta jadi duta untuk satu kolej otomotif, kolej swasta di Petaling Jaya. Kolej swasta ni dia memang cari anak-anak muda Melayu Bumi Putra yang susah, yang memang yang tercicir, bagi latihan sebulan atau 2 bulan latihan dekat kolej untuk otomotif dengan allowance 1,500 sebulan waktu latihan. Kemudian dalam tempoh 2 bulan terus serap masuk dekat Porsche, hantar dekat Lamborghini, hantar dekat Toyota, hantar dekat Honda dengan gaji minimum 2,500 sebulan. Tapi anak muda kita tak nak. Baru kerja sebulan dah berhenti sebab buat Grab, Food Panda. Sebab tu senang dapat duit. Itu masalah anak-anak muda kita sekarang. Itulah nikmat muda buat apa? Joli. Nikmat muda buat apa? Nak main handphone, nak media sosial. Tapi tak fikir kepentingan masa depan, tak fikir. Tercicir. Nampak? Tu nikmat muda. Ketiga, Tuhan akan tanya nikmat harta. Dari mana dapat duit? Ke mana kita belanjakan? Keempat, nikmat apa? Nikmat ilmu. Dapat ilmu, kita manfaatkan tidak, dan kita sebar panjangkan ke tidak. Satu nikmat. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Amanah sebagai suami, amanah sebagai ketua keluarga, amanah sebagai pegang jawatan, apa jawatan sekalipun. Itu sebab jangan minta banyak-banyak sangat jawatan. Beliau adalah merupakan ini, merangkap ini dan merangkap ini sampai terperangkap lah. Merangkap banyak lah. Ketua kampung dia, ketua lorong dia, ahli lembaga pelawat hospital dia, peladang dia, ketua kampung, ketua lorong, habis semua. 18 cop kat rumah dia tu. Menteri pun ada 2 cop je. Dia sampai 18 cop tak tahu nak pakai cop yang mana. Macam tu lah. Lagi banyak jawatan, lagi lambat masuk syurga. Betul. Cuba tengok tuan-tuan. Yang ada pangkat kena duduk depan. Yang kurang jawatan kat dinding je tengok. Tu belakang. Tu kurang jawatan. Sebab apa? Dengan harapan kalau dia balik orang tak perasan. Dia tu lah kan. Iya, ni cakap apa? Tak, ni contoh tau. Yang duduk depan di jawatan ceramah, ingat tak kena tanya. Kena tanya. Lagi susah ni. Duduk je betul. Itu sebab saya kata tadi, kita kena tengok amanah. Tuhan akan tanya balik kat kita. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak laksanakan janji. Dan yang ketiga, silaturahim. Ya Allah, silaturahim ni tolonglah jaga. Yang paling teruk bergaduh putus silaturahim ni orang Melayu Islam lah. Allah, tak tahu kenapa. Sikit-sikit kau bukan saudara aku, kita putus hubungan. Bukan main lagi, jangan. Siapa yang memutuskan silaturahim ni tergantung amal kebaikan dia. Kebaikan pun Allah Ta'ala tak nak terima. Buat apa? Jangan. Sikit-sikit putus saudara, sikit-sikit putus saudara. Tak ada benda lain ke nak buat? Sahabat kita yang seorang tu yang mata tak boleh buka tu, bayangkan dia bergaduh macam mana pun, tiba-tiba tang meniaga elok dia. Ada satu jalan dekat Seremban tu, Jalan Rahang nama dia. Banyak sangat kedai-kedai bengkel Cina ni. Bila kata repair kat dia, repair aircon, saya punya ni kereta ni masalah lah, kereta you pergi kedai sana, dia tunjuk. Lepas tu dia ada masalah ni lah, apa saya nak pakai tinted sini tak ada, pergi sana. Jadi dia berniaga sama-sama.
Orang Melayu ni sebelah-sebelah buka kedai runcit ni. Belacan tak ada ke? Tak ada. Oh, tak apa, saya beli sebelah lah. Sebelah pun tak ada. Jangan tanya, mahal lah tu. Dia siap pesawat tu. Tu lah perangai kita. Nak buat macam mana? Kan? Tu sebabnya orang Melayu ni, kalau kita tengok kan, paling bahaya sekali itulah dia. Dengki. Dengki bahasa Arabnya hasad. Punya teruk kat Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Ya, itu sebabnya. Sedangkan bab silaturahim ni, apa Nabi sebut? Tidak ada dosa. Dengar, kena faham. Kalau boleh semua kena ingat ni hadis pasal silaturahim ni. Nabi pesan, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia ni Allah segerakan seksanya, akhirat pun ada seksa untuk dia. Ya, saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan silaturahim. Orang putus silaturahim tak senang hidup. Percaya cakap saya. Orang kutuk kita belantak lah, dia nak cakap apa. Duli tak tertanggal cuping telinga kau, dia balun kau tu. Tak berguna, tak boleh pakai tu, beli jalan nak mati lagi baik. Alhamdulillah kita ambil sebab semua pahala. Pernah ayat yang biasa orang Melayu sebut, biar dia merangkak minta maaf dengan aku akhirat besok. Pernah dengar tak ayat tu? Biar dia merangkak minta maaf dengan aku akhirat besok. Siap cakap merangkak akhirat. Lepas tu ringkas cerita sampailah akhirat. Wahai ni, dia sebut nama, masuklah kau ke dalam syurga. Baru nak masuk, malaikat son, nanti dulu. Lah, kenapa pula? Belum boleh masuk lagi. Kenapa pula? Dulu atas dunia dia pernah sebut, biar kawannya ni merangkak minta maaf dengan dia akhirat besok. Jadi kau tunggu dulu. Kenalah tunggu. Kawan tu nak kena seksa 1000 tahun. Aduh, lamanya lah. Bila lah. Siapa suruh? Tak betul kita cakap, kita ingat tak ada apa-apa. Tu sebab jangan. Tu sebab maafkan orang. Kan ingat tak yang seorang lelaki tu, Nabi tengah duduk kat Masjid Nabawi, tengah duduk dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba masuk seorang lelaki dekat satu pintu. Nabi kata, sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Besok terserempak pula dekat luar, lelaki itu ahli syurga. Terserempak kat tempat lain, lelaki itu ahli syurga. 3 kali Nabi sebut, sahabat-sahabat dah tak tahan. Apa hebat sangat lelaki ni. Jadi dia pun pergi berpura-pura pergi ke rumah orang tu. Boleh tak kami nak tumpang tidur kat rumah kamu wahai sahabat? Silakan, silakan. Dia orang baik, dia pun singgah. Tak ada kerja lain, mengintai pagi sampai malam, tengok kawan tu buat apa. Sampai kan dia boleh jadi ahli syurga tu. Tengok macam biasa, bangun macam biasa, kerja macam biasa, balik macam biasa, tidur pun macam biasa, makan macam biasa, mengaji semayang macam biasa. Tak adalah lebih sangat amalan. Apa macam mana Nabi boleh kata dia ahli syurga? Sampai hari ketiga dah tak tahan, dia bercakap, sebenarnya kami minta maaf, kami sebenarnya nak tinjau apa amalan kamu sampaikan Nabi sebut kamu ni ahli syurga. Kongsilah pada kami apa amalan kamu. Dia kata tak adalah apa pun yang aku buat, cuma seingat aku setiap kali sebelum aku tidur, aku tak pernah tinggal buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, aku niat dalam hati aku sebelum aku tidur. Pertama, aku maafkan semua orang. Yang kedua, aku niat kalau aku hidup lagi esok, aku nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, aku niat kalau aku hidup lagi esok, aku tak nak dengki dengan semua orang. 3 ni je. Sebabkan niat, sebabkan tu Nabi sebut dia ahli syurga. Tu sebabnya kita kena letak dalam hati kita macam tu. Maafkanlah. Bergaduh pasal selipar, bertukar sebelah, halah. Kan? Yalah, selipar yang dicuri tu, selipar tu Mak Maslan tak tahu. Contoh lah. Tuan-tuan dia cakap apa, selipar penceramah pun hilang lepas ceramah kat masjid lah. Mana pergi selipar kau ni, nak buat macam mana kan? Nak buat macam mana? So kita kena adalah kesusahan itu, adalah sebab, tapi Tuhan bagi ganti. Kan? Tuhan bagi ganti, sabar je. Sabar itu indah. Sabar itu indah. Tapi dalam mana nak menunggu keindahan tu memang perit lah.
Memanglah kita kena percaya pada dalam hidup kita ni kena ada 5. Ni saya pesan. 5 ni kena ada. 5 kena ada. Pertama, sabar. Sabar banyak-banyak. Jangan main-main. Zaman sekarang ni orang kalau kutuk kita, kalau herdik kita pakai media sosial, tak tahu mana nak nyorok dah. Patutlah Nabi sebut dulu kan, barang siapa yang menjaga aib orang lain, Allah Ta'ala akan menjaga aib dia. Tapi barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan buka aib dia walaupun dia berada di dalam rumahnya. Rupanya sekarang pun kita faham maksud dia, media sosial. Menyorok dalam rumah pun malu. Orang dulu kalau malu duduk dalam rumah tak keluar-keluar kan. Ini dalam rumah pun malu, macam mana? Tu cakap tu, sekarang zaman dah berubah. Zaman dah berubah, dia bantai kita macam-macam. Sabar. Satu, sabar. Kedua, syukur. Tapi manusia tak boleh syukur sebab apa? Sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok orang yang lebih susah daripada kita. Itu menyebabkan kita tak syukur. Kena belajar syukur. Teruk-teruk aku ni, alhamdulillah aku masih ada ni. Macam itulah. Aku ni sakit, tapi aku masih ni. Kan? Orang tu naik kapal terbang, kecil kapal terbang ni. Oh mak, belagaknya orang ni. Kan? Dia dah biasa naik Emirates. Dia tak biasa naik AirAsia. Kan? Jadi rupa-rupanya ada, kita kena fikir, syukur aku naik kapal terbang ni 1 jam dah sampai Kota Baru. Orang tu naik bas, ya Allah, 8 jam. Tergantuk-gantuk kepala kat dinding bas. Belum lagi. Belum. Buk dah sampai ilmu belum? Belum. Nak daripada Johor nak sampai ke sini, ya Allah, azabnya lah. Dah sampai dah genting sempah, lega. Tak lega lagi. Ya Allah, apa jalan dia bawanya ni, ya Allah. Mabuk-mabuk siap plastik. Kan? Betul tak? Orang naik bas, syukurlah naik bas sebab boleh tidur. Tinjau kat orang tu naik kereta tak boleh tidur. Tak percaya tanya orang lelaki. Jangan tanya orang perempuan. Orang lelaki bawa kereta, orang perempuan nama aja menemankan. Halah, baru selekor pertama. Sengit-sengit tudung tu. Bukan semua. Kan? Iya. Orang naik motor, orang naik kereta, syukur sebab dapat berteduh pada hujan dan panas. Orang tu naik motor. Mbak. Orang naik motor, syukur aku naik motor laju. Orang tu naik basikal. Silap-silap naik bukit ni pikul basikal tu. Tapi orang naik basikal, syukur teruk-teruk orang naik basikal belum pernah lagi roblok polis tahan dia. Mana lesen basikal? Tak ada. Dia yang sama polis tu kering tu, tak nak tahan kan? Kau ajar tak? Orang naik basikal, syukur orang tu jalan kaki. Orang jalan kaki, syukur orang tu dah terbaring, dah tak boleh jalan. Orang dah terbaring, syukur aku masih hidup. Orang tu dah mati. Orang yang dah mati, tak habis akak, tak ada. Syukurlah dah mati ke tak ada? Tak ada akak, dah habis. Setakat tu ya, setakat tu. Betul tak? Jadi mana kata syukur tu kedua. Dan Nabi ajar kita apa? Allah ajar kita apa? Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur, Allah lipat gandakan. Tapi kalau kita kufur, azabku amatlah pedih. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga kena ada adalah hikmah. Percaya pada hikmah. Aku buat ni aku tak dapat apa pun. Hikmah dia, ada benda dari Tuhan nak bagi aku. Mungkin Tuhan tak bagi kita gaji tinggi. Mungkin tanyalah orang-orang lama yang bekerja daripada dulu, dia bekerja kuat ni. Tuhan tak bagi kita pangkat tinggi, Tuhan tak bagi kita duit banyak mungkin, tapi bagi anak-anak kita berjaya. Alhamdulillah, anak-anak yang bagi. Bayangkanlah anak ramai. Anak sebulan seorang 500. 10 orang anak, sebulan tak 5,000. Masuk 25 bulan, maknya hantar mesej dalam grup family. Assalamualaikum.
Dimaklumkan sekarang telah pun masuk 25 hari bulan. Masih ada anak yang belum bank in duit bulan ni. Bawah tu ada tu, sila abaikan notis ini sekiranya bayaran telah dibuat. 5,000 sebulan. Jangan main-main. Alhamdulillah kata. Hikmah. Keempat, redha. Kena ada redha dalam hati. Apa maksud? Apa beza redha dan pasrah? Apa beza redha dan pasrah? Biasalah penceramah kalau tanya dia jawab balik semula. Jangan risau. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah. Ceramah Maulud. Saya tanya apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Menyaut seorang makcik tu. Dah ceramah lah. Tanya pula. Dia kena sound pula aku. Oi, samsing makcik ni. Dia sound aku balik. Macam aku. Menyesal pula aku tanya aku. Apa maksud selawat? Dia ceramah lah. Tanya pula. Dia kata. Aduh. Maksud beza pasrah dengan redha. Redha ni kita terima dengan hati yang ikhlas. Pasrah terima walaupun hati sakit. Maknanya dia terima tapi tak boleh terima sebenarnya, tapi dah terpaksa. Macam mana? Dia dah buat dulu. Saya nak cakap apa lagi? Akak ni memang nak buat macam mana dia bekat belakang akak dia buat. Apa pilihan yang akak ada? Melingkup tadi itu pasrah namanya. Tapi kalau redha, tak apalah, memang dah ni rezeki akak nak buat macam mana kan? Akak doa mudah-mudahan dia mampu berlaku adil dan jangan lari pada landasan agama. Itu je lah doa akak. Itu pun orang lelaki kena fikir susah nak berlaku. Saya bagi contoh yang senang faham. Macam tu. Redha. Dan yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Ikhlas ini adalah kita berbuat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Itulah yang kita kena buat. Masalahnya orang kita ni, aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Ayat tu. Pernah dengar tak ayat tu? Kan? Itu masalah kita. Itu masalah kita. Ingat tak orang tua-tua dulu, mak ayah kita dulu bila tolong kenduri kenara kan dulunya kenduri macam mana? Pasang kemah pakai buluh. Kan? Saya sempatlah masa kecil tu. Lepas tu rebus telur dari pagi sampai tengah malam sampai ke pagi. Ya Allah, sampaikan keluar isi telur sampai terlelap, kering airnya. Betul tak? Jaga kayu api ni, yang masak si minyaknya lagi. Lepas tu yang tukang ni, budak-budak muda dulu, dengan duit RM1 buat bunga, kan, bawa dulang, jambar kan, dulu. Dan lepas tu bila ada orang, perasan tak? Orang tu dulu bila cakap, terima kasih banyak lah kau tolong. Kau memang ada lah, kau tak ada apa pun. Allah, sikit aja terima kasih. Kena marah terima kasih. Betul tak? Dulu. Sekarang dia sibuk pasal terima kasih. Dan kalau nak lebih mendalam lagi masuk ikhlas, buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma terima kasih pun tak diharapkan, tapi mengharapkan pengiktirafan daripada Allah. Kalau kita harapkan manusia, kita akan kecewa. Ni aku baik-baik ni dengan Tok Bab Maslan ni, mudah-mudahan dapat aku datuk. Contoh lah kan. Iya tuan-tuan, dalam ramai-ramai penceramah Malaysia yang top-top ni, Samsul Debat ada saudara lagi. Kau tak perasan ke? Tak, ni dia tak. Ni saja je cakap. Tak ada apa. Contoh. Tak ada. Tak, mudah-mudahan fahamlah tu ya, faham lah. Tak adalah saja je. Dah. Sebab kalau kita tengok kan, kalau kita mengharap macam tu, kita akan kecewa sebab yang kita harapkan tu manusia. Yang kita harapkan tu manusia. Kan ayat tadi yang kata Jibril kata tadi, hiduplah sehati kamu sampai masa kamu akan mati. Kasihilah sesiapa saja kamu akan berpisah dengannya. Buatlah apa kamu suka, kamu akan dibalaskan setiap perbuatan kamu. Dan di hujung tu Jibril kata apa? Jibril kata kemuliaan seseorang adalah terletak pada bangunnya pada waktu malam, dan keperkasaan seseorang manusia itu adalah ketidakbergantungannya kepada makhluk yang lain. Nampak? Berapa kali dah minta lah dia boleh tolong aku, mudah-mudahan dapat kerja.
Sekali tak dapat kita salahkan orang. Kenapa? Saya tuan-tuan, masa saya jadi pengarah undang dulu, saya pernah bawa cerita ni lah, mengenai buat-buat tak nak dengar cerita ni. Mak saudara minta tolong. Ada anak saudara saya, maknanya dia nak minta tolong kerja dekat pejabat saya, jadi pembantu penguasa. Pening kepala saya. Mak saya, dia pakai kabel paling besar, mak saya. Ni, mak saudara kau ni, yang ni, dia sebutlah, dia minta tolong. Apa dia? Ni, siapa tu nak interview, minta tolong lah. Susah. Saya bekerja kat departmen tu, nak bagi anak saudara kerja bawah departmen saya. Macam mana? Tak susah hati saya. Saya kata, macam mana mak? Takkanlah nak kerja satu departmen. Macam mana? Mak saya kata, mak tak tahu. Mak sampaikan je. Sudahnya, saya pun teringatlah satu kata-kata istilah Jawa yang disebut oleh Lord Denning. Justice is not only be done, but must be seen to be done. Saya tak boleh bias dalam hal tu. So waktu interview tu, kena buat lari. Kena lari dekat stadium, pusing, lari 2 round padam. Bayangkan, jawatan tak ada kena-mengena pun, kerani ke apa ke, betul tak habis, semua kena lari. Tu je cara dia. Kalau tidak, dia kata kita ada orang dalam. Semua lari 2 round. 50 masa terpantas, dapat layak untuk ujian bertulis pula. Lepas ujian bertulis, dalam 25 orang dapat masuk temu duga. Masuk pula dia dalam senarai tu. Aduh, susah hati. Jadi waktu dah interview tu, saya cakap dengan Azrin yang jaga senarai temu duga ni, nanti kalau nama orang ni sebelum dia masuk, kau bagi tahu dulu kat dalam panel ni. Okey. Jadi saya ada lagi 2 panel kiri kanan. Lepas tu dia pun masuk. Calon pertama, kedua, ketiga, keempat, dia calon ke-7 ke calon ke-8 lah. Ni ada ni yang tadi pesan suruh beritahu. Okey, saya pun cakap nanti sebelum pagi ni masuk, saya pun cakap kat 2 panel lagi. Untuk makluman semua, yang calon seterusnya ni adalah anak saudara saya. Jadi saya tak boleh berada dalam bilik ni. Jadi saya minta 2 orang buatlah penilaian. Ya. Saya pun bangun tinggalkan bilik tu. Jadi 2 orang ni pun dengarlah, tanya, dah sudah, barulah saya masuk. Saya tanyalah 2 panel, macam mana? Tak layak lah, saiz dia tak berapa cukup. Lepas tu dia tak boleh jawab soalan. Okey, saya pun tulislah tak layak. Tapi dia tidak terhenti di situ. Mak saudara saya punya sajak lepas tu, Allah apa, sampai hati kau, aku bela kau daripada kecil. Allah, semua keluar. Iya tuan-tuan, dia bukan senang tahu. Tu saya kata tadi, berharap pada manusia. Tapi apa berlaku? Tak lama dah, selang sebulan 2 lepas tu, dia dapat kerja lebih baik lagi. Dah kahwin dah pun, alhamdulillah, anak comel-comel sihat. Tu saya kata, kenapa? Lepas tu kita marah dia orang tadi. Buat apa? Tak, sebenarnya rezeki kita bukan kat situ. Itu je. Kan? Tu Mak Maslan, kalau boleh, segala seisi pontian dia nak tolong. Tapi dia cuba yang terbaik setakat yang boleh lah. Kan? Ni saya tolong Datuk ni. Betul. Sebolehnya kita nak tolong semua. Kita nak tolong semua, tetapi kemampuan kita cuba. Tapi kalau tak dapat, jangan kecewa. Kita sama-sama ikhtiar. Itu je. Itu macam kerja di ketua kampung kan. Saya yakin kat sini, saya tengok adalah muka-muka ketua kampung tu, adalah muka-muka ada kan. Betul tak? Masa jadi ketua kampung dulu, kita dah cuba dah nak tolong. Orang masih depan bukan main ni, salam cium tangan berjilan. La ilaha illallah. Belakang dia balon kita tak guna punya ketua kampung, mati lagi baik. Depan kita nak buat macam mana? Kita cubalah buat yang terbaik. Ya. Ramai kan? Ramai kata kampung. Buat yang terbaik je. Tapi ingat, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Tak boleh puaskan semua. Tapi kita dah cuba buat yang terbaik. Allah Maha mengetahui. Orang kutuk kita, bonus sebab pahala untuk kita. Tu je. Nak kutuk-kutuk lah buat macam mana. Aku dah cuba. Kan? Ini kalau bagi bantuan tu masalah tu. Kita kena ingat. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Ada 3 ni, pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, kaedah dia.
niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contohnya, katalah saya, Datuk Mak Maslan dengan Datuk Sumali, kami tubuh satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Kuala Lumpur. Dan kami fokus untuk bantu ibu tunggal saja. Anak yatim pun tak tolong, ni ibu tunggal. Kan? Dan nama persatuan tu kita letak PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Contoh lah. Contoh. Kita pun bagilah bantuan. Benda baik tak? Benda baik bantu ibu tunggal. Sian. Kedua, diizin oleh Allah. Bagi itu pergi ramai-ramai, pergi hantar bantuan. Yang ketiga, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau niat dia, biar orang nampak aku tolong orang, tak dapat pahala ibadah. Mungkin ada pahala kebaikan, tapi pahala ibadah tak dapat. Ataupun tiba-tiba dalam bagi-bagi bantuan tu, Datuk Sumali kata, okey, Tok Mak Maslan, Samsul Debat, yang semua untuk rumah yang last ni, you all tak payah pergi. Tak apa, saya cover. Wah, faham. Datuk Sumali pergi seseorang, faham. Saya dengan Tok Mak Maslan pun tinjau. Rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng. Muka dia sikit-sikit macam Eng Asri. Contoh lah. Contoh. Nah, tak Tok Sumali tak macam tu. Ni maksudnya nak bagi contoh. Kalau niat tak betul-betul, macam Robin Hood kan, dia buat benda baik, dia tolong orang susah. Katalah dia masuk Islam, nama dia Robin bin Hood, kata kan, dia buat baik, tolong orang susah. Katalah dia niat kerana Allah, bagus. Tapi cara dia mencuri pada orang kaya pun tak boleh. Kaedah pun kena betul. Itulah maksud tadi. Tu jadi ketua kampung pun macam tu. Kita tolong ikhlas. Kita nak puas hati semua. Macam kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim kan, dia dengan anak dia. Orang tu, dia tarik bawa kaldai. Orang kampung ni tegur. Apalah, dah ada kaldai tak nak naik. Naiklah kaldai tu. Dia tak ya pula. Ayahnya naik kaldai, anak tarik. Lepas tu kampung lain pula cakap, apa tu? Sedap je bapak duduk kat kaldai. Kesian anak tu tarik. Dah bapaknya turun, anak naik. Bila anak naik, orang hajar punya anak ni soalan. Sedap-sedap kau, kesian bapak kau. Sudahnya dua-dua naik. Kesian kaldai tu, berat betul bawa ni. Dia menyeksa binatang betul. Sudahnya kaldai naik dia, lagi gila. Apa hal pula kan? Sudahnya kita nak puaskan hati semua orang, memang kita tak boleh. Dapat bantuan, Tok Mat Maslan pula bagi. Nah ni, bagi ni Zab dia bagi dalam 10,000. Kita pun bagi-bagi 100, dapatlah dalam berapa ratus orang ni terima. Yang memohon ada 500 lebih. Tak kepening kepada kita. Kita pun pagi buatlah cara tertutup, panggil. Buat tertutup pun tak boleh. Cakap, tu geng-geng dia je tu. Kalau kena pula bagi semua datang. Iya, susah. Tu belum cerita lagi menipu-nipu susah ni. Ada. Dia kata susah sangatlah nak mati. Ada satu program, suami cakap isteri dah meninggal, isteri cakap suami dah sakit tenat, laki bini dapat semangat. Menipu duit zakat bank rakyat. Saya kata, ya Allah, manusia ni macam tu. Jadi salah kita juga ke? Kita dah cuba buat yang terbaik. Kan? Itu saya cerita tadi. Kita bagi bantuan tengah susah ni. Dia tahu hari bertemu dengan rakyat tu. Dia datang hari tu, susah, habis segala bil estro bagi kat Tok Mat Maslan. Bil estro pun bagi. Susah-susah estro full package. Macam mana tu? Tu sebabnya kita buatlah yang terbaik yang kita boleh buat. Dan begitu juga muasyarahlah dengan cara baik, bermesyuarat dalam apa juga yang kita buat. Dan begitu juga Nabi pesan juga kepada kita, seandainya setelah ketiadaanku nanti aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Jadi makna kata, ada lagi lah pesanan-pesanan Nabi, nanti tengok kan. Tapi kan saya faham tu, sebab cara mata tu memandang, saya faham kan. Kalau dah mata dah tak berkelip kena mana tu, saya faham. Saya faham tu kan. Makna kan, bukanlah saya tak faham kan? Tapi itulah dia. Jadi makna kata, pegang balik Quran dan Sunnah. Sebab hari ni kita banyak yang dah lari daripada ni. Banyak dah lari daripada Al-Quran kan? Banyak dah lari. Dan ada pula orang tu pula, sekarang ni ada satu yang paling bahaya sekali, ada satu grup dekat Malaysia ni, dia pegang Quran aja. Ada. Dan untuk orang ni tuan-tuan dan puan, dia grup ni dia free hair, dia tak akan duduk, dia grup sosial, dan dia siap ada conference tiap-tiap tahun.
Kejar-kejar kat Indonesia, tahun depan tu kat Filipin, dan kita berhujah dengan dia pun Islam kita tak boleh menang sebab dia hafal Quran. Dia kata kenapa saya pakai itu dulu? Dalam Quran tak ada sebut. Dalam surah ni dia sebut labuhkanlah pakaian kamu, dia tak kata suruh tutup. Wah, dia berhujah dengan kita tu. Kita lah nak balas apa? Yang awak tak habis halaman barik lana, ya tahu. Macam mana? Itu sebabnya. Sekarang ni ada golongan dia macam tu. Itu sebabnya jaga solat, jaga kita ni. Itu sebabnya kita tengok ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, amanu. Iya tak, kita tak perasan tu benda tu. Orang dulu bagi tu ada sebab bagi ayat tu. Kita sebagai orang beriman kena jaga benda tu. Jangan lari pada landasan gitu. Kan? Itu biar lari, jangan lari daripada landasan. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jenjek. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah kita. Faham? Faham tak? Sampai tak hafal tu. Sampai tak hafal pantun tu. Lepas ni nak pakai. Bawa bakul berisi limau, sangat berat payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Mati kena baham harimau, steady lah. Macam mana dia mati kena baham harimau? Ya ke besar harimau dia? Besar jugalah macam tu kan. Ini kena gigit anjing, lupa-lupa langsung mati apa benda kan. Nampak tak? Macam tu steady. Ya, dan jaga maruah kita, jaga maruah kita. Dari segi agama tu sebab dia, kenapa kita kena bersungguh-sungguh? Sebab Nabi pun sebut Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Itu sebab kena buat betul-betul. Hari ini terbukti orang lain belum tentu boleh buat sebaik kita. Itu sebab kita kena buat betul-betul. Susun. Kita kadang kita nak fikir macam mana lah? Macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak betulkan tu? Macam mana kita nak betulkan tu? Macam mana betul? Kita tak boleh nak buat apa pun. Betul tak? Kita tak boleh. Macam mana ni? Kita tak boleh buat. Kenapa dasar dia tu macam tu? Kenapa dia nak buat macam ni? Simple aja. Ada satu kata-kata ahli falsafah. Dia kata, waktu aku kecil, aku nak mengubah seluruh dunia. Tapi bila aku dah dewasa, baru aku sedar besar sangat dunia ni. Biarlah aku ubah negara aku. Tapi bila aku dah tua, baru aku perasan negara pun besar juga lagi. Biarlah aku ubah keluarga aku. Akhirnya ketika aku dah nazak, aku dah berada di kamar kematian, on my deathbed, dia kata, barulah aku sedar buat pertama kalinya tak ada satu orang pun di keluarga aku boleh ubah. Barulah aku sedar buat pertama kali, alangkah baiknya kalau aku mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Dengan mengubah diri sendiri, kita dapat mengubah keluarga yang baik, dapat membentuk masyarakat baik, dapat membentuk negeri, negara, dan tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia. Jadi jangan kita pening kepala yang lain, jaga Pontian dulu. Faham? Pontian baik, baiklah semua orang. Betul? Pontian baik, Semban baik, ni baik, semua jaga tempat masing-masing, jaga porak masing-masing, insya-Allah kita akan berjaya. Ya. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Bab kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menyolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok balik ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik, pihak penganjur menyebut rasa nak junjung.